Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini cikgu nak masuk bab 5 ungkapan algebra, iaitu bab baru yang student belum belajar lagi lah. Okey, bab ni bukan setakat bab baru, cara pengajaran dia, bentuk-bentuk soalan, bentuk matematik dia pun berubah, benda yang barulah. Okey, maksud yang baru tu, okey, kalau sebelum-sebelum ni semua yang pelajar belajar menggunakan nombor. Okey, kita ada tambah 2 tambah 3 sama dengan 5. Kita ada tolak 10 tolak 7 sama dengan 3. Kita ada darab 5 kali 3 sama dengan 15. Kita ada bahagi 45 bahagi 9 sama dengan 5. Okey, itu yang nombor yang sebelum-sebelum ni lah. Okey, itu yang student dah belajar daripada sekolah rendah, daripada tadika sampailah tingkatan 1 bab 4. Okey, tapi untuk bab 5 ni dia lain sikit. Okey, student akan belajar berkaitan pasal huruf. Contohnya kita ada 2x tambah 3 sama dengan 8. Okey, kita ada contohnya 5y tolak 9 sama dengan 3. Dia ada huruf lah. Kat sini kita ada huruf x, kat sini kita ada huruf y. Okey, huruf-huruf ni kita panggil sebagai pemboleh ubah. Apa maksud pemboleh ubah? Maksudnya sesuatu yang boleh berubah lah. X ni dia boleh ada banyak nilai yang boleh masuk. Kita mungkin boleh masukkan X sama dengan 1, ataupun X sama dengan 2, X sama dengan 3. Banyaklah nombor-nombor dia. Okey, itu antara yang akan belajar lah dalam bahagian ungkapan algebra ni. Okey, sebagai contoh kat sini kita ada, ayat biasa dia kita ada Amin mempunyai beberapa pasang kasut. Okey, itu ayat biasalah. Okey, tapi dalam bahagian ungkapan algebra ni kita boleh tukar. Beberapa ni kita tak tahu. Beberapa ni ada berapa. Okey, kasut Amin ni kita tahu ada berapa. So kita try beberapa je. Okey. Pada masa yang sama kita boleh tukar beberapa ni kepada X lah. So Amin mempunyai X pasang kasut. So X ni kita tak tahu berapa lah. Mungkin X tu 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4 dan seterusnya. Inilah antara beberapa contoh penggunaan huruf ataupun pemboleh ubah dalam ayat matematik, dalam ayat biasalah kepada dalam bentuk matematiknya. Okey, maksudnya kalau kita tak tahu nilai dia berapa, jadi kita tulis je pada huruf. Huruf tak kisah, tak semestinya X. Mungkin Y, mungkin Z, mungkin A, mungkin B, apa-apa huruf. Tak kisah, tak ada masalah. Okey, yang pertama sekali yang student kena tahu ialah untuk menukar daripada ayat yang biasa, ayat matematik, ayat bahasa lah, kepada ayat matematik. Contoh macam kat bawah ni kita ada tambah 5 kepada nombor Y, itu ayat biasa. Okey, tolak 11 daripada nombor W. Itu pun ayat biasa. Okey, tambah 5 kepada nombor Y ni kita boleh tukar kepada ayat matematik dia ialah tambah 5 kepada nombor Y, jadi Y ni tadi tambahkan dengan 5. Okey, tolak 11 daripada nombor W. Sama jugalah. Okey, untuk penambahan, kalau 5 tambah Y atau Y tambah 5 tak ada masalah lah. Tapi untuk tolak, tu kena tahu mana yang depan, mana yang belakang. Okey, tolak 11 daripada nombor W. Okey, 11 daripada nombor W. Biasa kalau daripada ni, maksudnya W kena kat belah depan lah. So, W tolakkan dengan 11. Okey, penukaran daripada ayat biasa, ayat yang biasa jumpa seharian kepada ayat matematik. Okey, ini perkara pertama yang student kena tahulah untuk bahagian ni, untuk bab ni. Okay, seterusnya kita ada tambah 5 kepada 2 kali ganda nombor K. Okey, kita ada tambah 2 kali ganda tu ialah darab lah. Jadinya antara tambah dengan darab kita akan buat dulu. Jadi tambah 5 kepada 2 kali ganda nombor K. 2 kali ganda nombor K ialah 2 darab K ataupun 2K. Okey, tambah 5 ditambahkan dengan 5. Okey, ni antara contoh-contoh penukaran daripada ayat biasa kepada ayat matematik untuk bahagian ni lah, untuk bab ni. Okey, itu ialah bahagian yang pertama. Okey, seterusnya apa yang student kena tahu ialah untuk mencari nilai. Kalau dah dibagi satu ungkapan algebra macam gini, 4x tolak 9. Okey, kita tulis kat sini 4x tolak 9, cari nilai. Okey, macam mana nak cari nilai? Okey, dalam kes macam ni tak boleh cari nilai lah. Okey, tapi dalam soalan ni biasanya dia akan bagi tahu. Okey, dia kata cari nilai 4x. Okey, jika x sama dengan 3. Kalau macam ni bolehlah cari nilai. Okey, macam mana nak cari nilai? Cara dia mudah je. Hanya perlu gantikan. Okey, sekarang kita ada 4x tolak 9. Apa yang kita nak buat? Tulis balik. Okey, kita ada 4x tolak 9. Okey, kita tahu x sama dengan 3 dah dibagi tahu tadi. Okey, gantikan. Jadinya kita akan dapat 4. X ni ialah 3 tolak 9. Okey, apa maksud kurungan ni? Okey, kurungan ni ialah darab. Okey, 4 darab 3 lah. 4 darab 3 dapat jawapan dia ialah 12.
tolak 9. Okey, 9 ni tak ada apa-apa, turunkan sahaja. Okey, yang di kiri yang ini. Jadi 4 kali 3, 12, turunkan. Okey, tolak 9, tolak 9, turunkan sahaja. Seterusnya 12 tolak 9, kita dapat 3. Jadi nilai untuk 4x tolak 9, nilai dia ialah 3. Okey, itu cara dia. Hanya perlu gantikan sahaja. Okey, contoh seterusnya kita ada diberi M sama dengan 4 dan N sama dengan 6. Cari nilai bagi negatif 4M tambah N per 3 tolak 8. Okey, caranya sama je lah. Kita ada M. Okey, kat sini kita ada negatif 4M. M kita dah tahu sama dengan 4. Okey, kita ada N. N per 3 ni, N kita tahu sama dengan 6. Okey, apa yang kita nak buat? Sama je lah macam tadi. Kita masukkan sahaja. So, kita akan dapat negatif 4. Okey, M ni tadi ialah 4. Kita masukkan dalam kurungan. Tambah N ialah 6. Okey, perkan dengan 3 tolak 8. Okey, kira satu-satu lah. Okey, negatif 4 darab 4, kita dapat negatif 16. 6 bahagi 3, kita dapat positif 2 tolak 8. So, negatif 16 tambah 2, negatif 14. Negatif 14 tolak 8. Negatif 22. Okey, so untuk bahagian yang ini, apabila kita dah ada satu ungkapan algebra, kita diberi setiap pemboleh ubah tu kita diberi nilainya. Kita boleh carilah nilai bagi keseluruhan ungkapan algebra tu. Apa yang nak buat? Kita hanya perlu gantikan sahaja. Okey, kalau dia ada M dia dah bagi tahu, kita masukkan sahaja dalam kurungan macam gini. Masukkan dalam kurungan macam gini. Okey, masukkan dalam kurungan. Kenapa masukkan dalam kurungan? Sebab bila masuk kurungan kita tahu tu ialah darab. Lagi senanglah kita nak tahu. Okey, kenapa kena masukkan dalam kurungan? Okey, contohnya kalau kita ada dalam keadaan macam inilah, Y sama dengan negatif 5. Okey, kalau kita tak masukkan dalam kurungan, ada student dia akan tersilap buat. Dia akan buat 7, okey, negatif 5 tambah 30 per negatif 5. Okey, kat sini student akan selalu salah. Kalau tak buat kurungan lah. Nanti dia 7 dia tak buat 7 darab negatif 5. Tapi dia buat 7 tolak 5. So, dapat 2. Lepas tu kat sini tolak 6. So, dapat negatif 4. Ini salah lah. Okey, sebab itulah pentingnya kena ada kurungan. Okey, kalau kita ada kurungan, walaupun ada negatif atau positif, tak ada masalah. Dia masih lagi darab. Okey, so kat sini kita ada sama dengan 7, Y sama dengan negatif 5 tambah 30. Sini pun negatif 5. 7 darab 5 jadi negatif 35. 30 bahagi dengan negatif 5 dapat tolak 6. So, dapat negatif 41. Okay, itu jawapan dia lah. Okay, so untuk yang bahagian yang kedua ni, inilah yang perkara student kena tahu, iaitu menggantikan huruf-huruf pemboleh ubah tu dengan nilai yang dia beri. Okay, kemudian tambah tolak kali bahagi macam biasalah. Okay, rasanya itu sahaja untuk hari ni. Kita berjumpa lagi di waktu yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.